A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nabda ad-darsa bi qiraati ummil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, tajuk kita hari ini adalah Ismul Maf'ul, surat 111. Ismu al-Maf'ul. Jadi pelajaran Ismul Maf'ul ni dia lebih kurang sama dengan pelajaran Ismul Fa'il yang kita belajar semalam ya. Ismu al-Fa'il. Beza dia apa? Ismul Fa'il adalah perkataan yang kita bina untuk memberi makna orang dia kan, orang yang melakukan perbuatan. Itu kita panggil Ismul Fa'il. Contoh dia apa semalam kita belajar? Contohnya kalau kita kata kataba, menulis kataba. Apakah isim fa'il untuk kataba? Siapa boleh dapatkan isim fa'il dia? Kataba. Wazan dia apa? Wazan dia kalau 3 huruf, dia mengikut wazan fa'il. Oleh itu, kalau fi'il dia kataba, apa isim fa'il dia? Katib. Katib. Ya, panjang sikit lah. Kena baca panjang sikit sebab ada alif kan. Katib. Betul. Okay. Jadi, kataba, fi'il dia telah menulis. Orang yang menulis dipanggil sebagai katibun. Itu adalah ismul fa'il. Ya, itu untuk sekiranya fi'il itu 3 huruf. Sekiranya fi'il itu lebih dari 3 huruf, kita tidak menggunakan wazan tertentu, sebaliknya kita mengikut fi'il mudhari' dia. Kena tahu fi'il mudhari', artinya kena tahu wazan mudhari' lah ya. Contohnya kita ada fi'il, saya kata jahada. Apa nak kata? Orang yang berjuang. Jahada. Jahada berjuang kan, telah berjuang. Jadi kita nak dapatkan istilah ataupun perkataan yang bermakna pejuang, yang berasal dari perkataan jahada. Jadi apa perkataan ni? Jahada, Mujahid. Mujahidun kan. Jadi bagaimana kaedah yang kita yang kita gunakan semalam? Apabila fi'il itu lebih dari 3 huruf, maka kita kena lihat fi'il mudhari'. Jadi sekiranya fi'il itu jahada, kena carilah mudhari' dia, bergantung kepada, kena ikut wazan mudhari' dalam senarai yang kita dah berikan dahulu. So fa'ala yufa'ilu, jahada yujahidu, tukar kepada mim mujahid, dan pastikan huruf akhir sebelum akhir itu berbaris di bawah. Jadi itu untuk menukar daripada fi'il kepada isim fa'il pelaku. Pelajaran kita hari ini lebih kurang kita nak menukarkan perkataan fi'il itu kepada ismul maf'ul. Ismul maf'ul. Kalau semalam isim fa'il, hari ini isim maf'ul. Isim maf'ul, kalau isim fa'il orang yang melakukan. Kalau isim maf'ul, orang yang dilakukan perbuatan itu terhadapnya. Dia jadi pasif partisipan lah, yang kena buat kan. Itu yang dipanggil sebagai ismu al-maf'ul ya. Jadi kalau ismul fa'il kita kata pelaku dia. Kalau kataba, katib, jadi menulis, orang yang menulis. Hari ini kita nak tukar kepada perkataan lain yang bermakna yang ditulis. Jadi macam mana nak tukar kepada bentuk yang ditulis? Inilah pelajaran yang kita nak lihat hari ini, iaitu ismu al-maf'ul ya, ismul maf'ul. Dan jangan keliru dengan istilah maf'ul bihi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli yang kita dah belajar. Yang maf'ul bihi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli itu adalah dalam tajuk nahwu. Ini dalam tajuk saraf. Jadi saraf ni lebih kepada kita nak mengenal perkataan, nak membina perkataan itu sendiri ya, bukan tentang ayat. Baik. Kita lihat al-amsilah. Al-amsilah ala ismi al-maf'ul. Al-misalul awal, al-karimu mashkurun indal jami'i. Al-karimu mashkurun indal jami'. Al-karim orang yang apa ni? Orang yang mulia, orang yang pemurah, generous tu kita panggil al-karim. Jadi orang yang pemurah itu kenapa? Mashkur, mashkurun. Mashkur diucapkan terima kasih, disyukuri. Artinya orang berterima kasih kepada dia lah ni. Mashkur dia panggil. Indal jami', pada ramai, pada kesemua. So, jami' guna bermakna semua, artinya semua orang. Artinya ayat dia, orang yang pemurah itu ramai yang berterima kasih kepada dia. Itu adalah ayat kita yang pertama ya. Jadi ismul maf'ul di dalam ayat ini adalah perkataan mashkur, perkataan
mashkur. Sekiranya kita lihat perkataan mashkur, apakah wazan dia? Apakah wazan untuk mashkur? Kata dasar dia adalah shin, kaf dan juga ra. Apa dia? Boleh berikan tak wazan dia? Maf'ulun. Maf'ulun, betul. Jadi wazan dia adalah maf'ulun. Okay? Di mana huruf fa, huruf asal dia, shin dari huruf asal, maka kita letakkan pada tempat fa. Kaf itu huruf asal, kita letakkan pada tempat ain. Dan ra itu huruf asal, kita letakkan pada huruf lam. Okay? Dan huruf mim dan juga huruf waw itu adalah huruf tambahan. Jadi kita letakkan saja pada wazan. Mana-mana tambahan kita letak. Baris dia mengikut baris perkataan itu, mashkurun, maf'ulun. Jadi inilah wazan yang kita nak lihat hari ini, iaitu wazan maf'ul. Jadi apabila sesuatu perkataan itu dibina atas wazan maf'ul, diserupa dengan wazan maf'ul, maka dari segi makna dia dilakukan terhadapnya. Jadi untuk perkataan ini mashkur dari perkataan apa ni? Syakara. Syakara kan berterima kasih. Dia bersyukur. Jadi kalau orang yang bersyukur, itu pelajaran semalam. Orang yang bersyukur kita kata apa? Macam mana nak kata orang yang bersyukur? Ikut wazan fa'il. Syakirun. Syakirun. Betul. Jadi syakirun, orang yang berterima kasih. Dia kata syakir, kan berterima kasih. Ataupun orang yang berterima kasih. Manakala mashkur, orang yang kita ucapkan terima kasih kepada dia. Itu beza dia. So satu wazan fa'il, satu lagi wazan maf'ul. Jadi wazan dia inilah. Ini wazan dia maf'ul. Kita tambah huruf mim dan kita tambah huruf waw. Jadilah dia isim maf'ul. Isim maf'ul. Okay, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Al-misalu tsani at-ta'amu ma'kulun. At-ta'amu ma'kulun indal iftar. Makanan itu nak terjemah apa ni? Semasa berbuka. Indal iftar, semasa berbuka. Jadi apa berlaku pada makanan itu? Makanan itu boleh agak tak makna dia? Dimakan? Dimakan, betul, sahih. Dimakan. Mana kita tahu makna dia dimakan? Apa kata dasar dia? Mana kata dasar dia? Huruf asal dia? Alif, kaf, lam Alif, kaf, lam. Jadi nak baca apa? Kena baca mengikut wazan fi'il lah. Kita tak baca. Kalau akulu fi'il mudhari', kita baca yang madhi dulu. Madhi dia akala. Makan kan? Jadi akala, makan. Ma'kul, ni mengikut wazan, lagi sekali mengikut wazan apa tadi? Maf'ul. Kan? Mim, kemudian yang itu fa dia, ain, waw, lam. Jadi sekiranya perkataan itu mengikut wazan maf'ul, maknanya dia kalau makan tadi, so ma'kul bermakna dimakan. So betul lah terjemah kita tadi ya. At-ta'amu ma'kulun. Makanan itu dimakan. Makanan itu dimakan semasa berbuka puasa. Jadi itu adalah isim maf'ul untuk ma'kul. Isim fa'il untuk fi'il akala. Jadi akala fi'il dia, ma'kul isim maf'ul. Boleh tak berikan saya apakah isim fa'il dia? Nak kata orang yang makan. Kalau orang yang makan, macam mana kita nak sebut? Macam tadi, syakara, orang yang berterima kasih, kita panggil syakir. Kalau orang yang makan, apa akan berlaku pada perkataan ini? Tambah alif lah. Selepas huruf yang pertama tu tambah alif. Jadi dia akan jadi alif, ada satu lagi alif kan? Alif, kaf, lam. Baca dia bagaimana? Ikut wazan fa'il. Jadi baca dia. La yang hujung tu tak payah baca la lah. Sebab dia kata nama biasa, kita baca akilun. Ataupun akil saja cukup. Akil. Akilun. Tapi di sini disebabkan dia ada huruf ni, alif dan kemudian hamzah dan diikuti oleh alif, maka dua perkataan ini kita gabungkan. Kita gabungkan dalam Quran selalu ada juga perkataan mat tu kan, mat panjang tu. Itu artinya apa? Ada gabungan lah. Jadi kita tulis begini, akilun. Akilun. Tak ditulis dengan dua alif gitu Tapi wazan ni masih lagi wazan yang sama, fa'il. Ini adalah contoh untuk isim fa'il kepada perkataan untuk perkataan apa tadi, akala. So akala, akil, manakala isim maf'ul dia adalah ma'kul. Jadi sekarang ni kita dah boleh bina lah dua
Dua perkataan baru daripada fi'il. Satu isim fa'il, satu lagi isim maf'ul. Baik. Al-kalimatu thalitha, al-jumlatu thalitha, az-zujajatu. Az-zujajatu maksuratun. Az-zujajatu maksurah. Zujajah bermakna kaca. Kaca itu kenapa? Maksurah. Maksurah. Apa kata dasar dia? Mana kata dasar dia? Huruf asal dia yang mana? Kasara. Kaf, sin. Kan? Sinra. Sin ra, betul. Sahih, kaf sin ra. Jadi itu kata dasar dia, kaf sin ra. Baik, apa makna kaf sin ra ni? Kasara. Kasara. Ada dalam pelajaran wazan fi'il dulu kita ada belajar perkataan ni. Kasara bermakna memecahkan ataupun mematahkan. Kita pecahkan ataupun kita patahkan dipanggil kasara. Kasara yaksiru. Baik, jadi sekiranya ditukar kepada bentuk maksur, boleh abaikan dulu ta tu. Ta marbutah ni kita boleh abaikan. Kita ambil sehingga perkataan maksur. Jadi bagaimana nak terjemah perkataan maksur ini? Perkataan asal dia pecah. Jadi maksur penterjemahan dia dipecahkan. Dipecahkan, betul ya? Jadi maksur dipecahkan, kasara pecah. Kalau orang yang memecahkan kita panggil kasirun, wazan fa'il. Kasirun kan, kasir dia kata. Kasir artinya orang yang kasara, orang yang memecahkan. Maksur yang dipecahkan, benda objek yang dipecahkan ataupun yang dipatahkan, itulah kita panggil dia maksur. Dan di sini kenapa ada ta marbutah? Kenapa yang tadi tidak ada tapi di sini ada ta marbutah? Disebabkan ini adalah khabar untuk perkataan zujajah. Muannas kan, jadi bila muannas maka maksur pun kena tukarlah kepada muannas. Jadi ini sama seperti pelajaran isim fa'il semalam, boleh tukar kepada muzakkar, muannas, musanna, mufrad, jamak, boleh ditukar, tak ada masalah. Yang penting bentuk asal dia mengikut wazan yang kita pelajari itulah. Kalau isim fa'il mengikut wazan fa'il, kalau isim maf'ul mengikut wazan maf'ul. Okay. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang pertama, dia letak di alif kan. Cara yang pertama, mudah menggunakan wazan maf'ul. Jadi bila masanya kita nak gunakan wazan maf'ul, okey, ini penting buat nota. Bila nak gunakan wazan maf'ul, apabila fi'il itu sulasi mujarrad. 3 huruf semata-mata. Fi'il yang asal 3 huruf. Fi'il yang tidak ada tambahan. Jadi sebagaimana yang kita dah lihat tadi, mashkur ini berasal dari fi'il syakara kan, syakara berterima kasih. 3 huruf, shin, kaf, ra. Maka apabila dia 3 huruf, wazan isim maf'ul dia adalah maf'ul. Tukar saja, syakara, mashkur. Perkataan kedua, ma'kul, dari perkataan akala. Jadi kan 3 huruf juga, akala. Jadi sekiranya dia 3 huruf, wazan dia maf'ul, ma'kul. Begitu juga nombor 3, maksurah. Ini berasal dari 3 huruf juga, kasara. Kasara. Jadi disebabkan dia 3 huruf, maka isim maf'ul dia mengikut wazan maf'ul juga. Jadi kasara, maksur. Itu adalah yang adalah kaedah yang pertama, cara pertama untuk membina isim maf'ul. Baik. Sekarang ni kita nak lihat cara yang kedua. Cara yang kedua. Cara yang kedua apabila fi'il itu lebih dari 3 huruf. Apabila fi'il itu sulasi sulasi mazid, sulasi tapi ada tambahan. Ataupun rubai, fi'il yang 4 huruf. Jadi kalau 3 huruf, 4 huruf, 5 dan 6 huruf, ketika itu kalau 4, 5 dan 6 huruf, ketika itu tak boleh lagi guna wazan maf'ul, tak sesuai. Jadi apakah kaedah dia? Sekiranya fi'il itu lebih dari 3 huruf, kaedah dia hampir sama dengan kaedah isim fa'il yang kita dah belajar. Kalau ingat lagi, apa kaedah isim fa'il yang kita dah belajar? Sekiranya fi'il itu lebih dari 4 huruf, jadi 3 step. Step yang pertama kita nak cari apa? Cuba ingat balik. Kaedah untuk menukarkan fi'il yang lebih dari 3 huruf kepada isim fa'il. Pelajaran semalam. Cari fi'il mudhari'. Cari fi'il mudhari', betul. Itu yang pertama. Mesti dapatkan fi'il mudhari' berpandukan wazan kita kan. Ataupun rujuk kamus pun boleh. Berpandukan wazan, cari fi'il mudhari'. Bagus, itu yang pertama. Step yang kedua. Selepas dapat mudhari', apa kita nak tukar?
buang fi'il mudhari', buang huruf fi'il Buang mudhari'. huruf dia, betul. Kalau buang fi'il lah bela kan. Buang huruf dia, betul Jadi buang huruf mudhari', huruf yang depan tu, huruf ya selalunya kan. So huruf ya dia tu ditukar kepada huruf apa? Huruf mim. Huruf mim. Mim yang bagaimana? Baris depan. Baris depan, betul. Mim madmumah, betul. Dia mesti wajib Tak boleh mim baris atas. Kalau kita tukar kepada mim baris atas, dia akan jadi perkataan lain, maksud lain. Mim baris atas ni antara maknanya tempat. Contoh kita kata maktabah kan, tempat kan. Masjid, tu tempat. Dipanggil isim alat. Isim makan, nama tempat. Kita tak nak yang tu. Kita nak yang isim fa'il. Isim fa'il dia mesti baris depan. Tu kaedah, itu step yang kedua. Dan step yang ketiga, apa kita nak buat lagi? Apa kita nak buat? Huruf yang kedua akhir. Tak kira lah berapa perkataan, tapi yang penting huruf yang kedua akhir. Apa kita nak lakukan pada huruf yang kedua akhir ini? Baris bawah. Baris bawah. Betul. Dia wajib baris bawah. Itu adalah kaedah untuk isim fa'il. Kan? Isim fa'il Baik. Contohnya, kalau kita ambil balik perkataan yang kita dah belajar semalam, kita kata apa? Ambil perkataan kalau belajar semalam apa yang kita dah belajar, mujahid kan, mujahidun. Mujahidun. Jahada yujahidu, tukar kepada mim, mujah, dan huruf yang sebelum akhir tu wajib baris bawah. Mujahid. Itu adalah isim fa'il. Baik, untuk isim maf'ul, kaedah dia sama dengan isim fa'il. Iaitu step yang pertama, dapatkan fi'il mudhari'. Ini masih lagi sama. Kaedah yang kedua pun masih lagi sama, ataupun step yang kedua masih lagi sama. Ya itu kita buang, tukar kepada huruf mim. Yang berbeza adalah ni, yang ketiga. Yang ketiga ni apa kita nak buat? Yang ketiga ni, huruf kedua akhir itu bukan dibariskan bawah, tetapi dibariskan dengan baris atas. Dibariskan dengan baris atas. Itulah beza dia. Contoh dia apa? Contoh dia apa? Kita lihat perkataan kita hari ini. Contoh dia, kalau kita lihat nombor 1. Huwa rajulun muhtaramun. Huwa rajulun muhtaramun. Dia seorang laki-laki yang bagaimana? Muhtaram. Apa kata dasar dia ni? Kata dasar dia apa ni? Ra, mim. Itu kata dasar dia, kata dasar dia. Tapi kita tak boleh nak terjemah dengan makna haramim. Kenapa? Kerana di sini sudah ada huruf-huruf tambahan. Apakah huruf tambahan dia? Fi'il dia adalah fi'il yang ini. Ihtarama. Itu fi'il dia. Ihtarama. Di mana ada huruf alif dan huruf ta. Jadi sekiranya fi'il itu ada alif dan ada ta, apa wazan dia ni? Ihtarama bermakna menghormati. Apa wazan ihtarama? Yang ada alif dan ta tu, wazan yang ada alif dan ta. Ifta'ala? Ifta'ala. Ya betul, ifta'ala. Jadi wazan untuk ihtarama adalah ifta'ala. So sekiranya wazan fi'il madhi dia ifta'ala, apakah mudhari' dia? Itu jadi kaedah yang pertama tadi kan, dapatkan mudhari'. Apa mudhari' dia untuk ifta'ala? Yaf apa? Yafta'ilu. Yafta'ilu, betul. Yafta'ilu. Oleh itu, apakah fi'il mudhari' untuk ihtarama? Yahtarimu, betul terus. Yahtarimu, na'am. Yahtarimu, betul. Ihtarama, yahtarimu. Baik, so sekarang ni kita dah dapat step yang pertama, iaitu cari dapatkan fi'il mudhari'. Step yang kedua apa tadi? Kita tukar ya kepada mim. Ya ni kita tukar kepada mim. So, ya tukar kepada mim, dia jadi Muhtarimu. Muhtarim. Ni kalau kita pelajaran semalam, untuk isim fa'il, kita nak baca apa? Ra tu, huruf akhir, baris bawah kan? Bawah. Semalam, muhtarimun.
artinya orang yang menghormati. Tapi pelajaran hari ini kita tak nak kata orang yang menghormati, kita nak kata orang yang dihormati. Oleh itu tak boleh baris bawah. Baris bawah ni tak boleh. Jadi pelajaran hari ini dia kata nak tukar kepada baris apa? Fathah. Baris fathah ni, baris fathah yang ni. Saya silap buka. Baris fathah pada huruf kedua akhir. Di sini. Oleh itu bacaan dia ataupun perkataan ni bukan lagi muhtarimun tetapi muhtaramun. Jadi inilah yang membezakan antara isim fa'il dan juga isim maf'ul. Muhtarimun orang yang menghormati. Muhtaramun orang yang dihormati. Okay. Nampak ya? Cara kaedah dia tak sama, tak susah, sama seperti kalau kita dah faham pelajaran isim fa'il, isim maf'ul ni dia tak ada masalah. Dia lebih kurang sama saja. Baik. Jadi muhtaramun dihormati. Contoh kalau ya saya, Aisyah. Ustaz, Yang muhtaram ni. boleh ulang tak? Okey, boleh. Lagi sekali ya. Sekarang ni kita kata nak dapatkan isim maf'ul untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf. Sekiranya fi'il 3 huruf, kita ikut saja wazan maf'ul. Habis, selesai. Tapi sekiranya fi'il itu lebih dari 3 huruf, kita ada step dia. Step dia lebih kurang sama seperti step yang kita dah buat untuk isim fa'il. Isim fa'il kita kata yang pertama dapatkan fi'il mudhari'. Kan? Untuk contoh dia untuk fi'il ini ihtarama, fi'il mudhari'nya adalah yahtarimu. Yahtarimu. Macam mana nak dapat yahtarimu mudhari'? Ada 2 cara lah. Cara yang pertama rujuk kamus. Ihtarama, setengah kamus akan senaraikan mudhari' dia. Ihtarama, yahtarimu. Cara yang kedua menggunakan wazan. Kita dah belajar wazan fi'il madhi, fi'il mudhari'. So apakah wazan ihtarama? Ifta'ala. Ifta'ala mudhari' dia yafta'ilu. Oleh itu ihtarama mudhari' dia yahtarimu. Setakat tu okey tak? Siapa tadi? Aisyah tadi. Setakat tu okey? Okey, boleh. Baik. Itu jadi step yang pertama dah dapat mudhari'. Step yang kedua, apa yang kita buat? Sama seperti pelajaran semalam, kita tukarkan huruf ni, ya ni. Kita buang. Kenapa nak buang? Sebab ini huruf untuk fi'il mudhari'. Sekarang kita nak tukar kepada perkataan kata nama isim, bukan fi'il lagi. Oleh itu tak perlu lagi huruf ya. Itu sebab apa kita buang. Tetapi untuk menjadikan dia isim fa'il kena tambah huruf mim. Artinya kita buang ya, kita tukar kepada huruf mim. Boleh ya? Ya tukar kepada mim. Dan mim itu mesti baris apa? Mim itu mesti baris dhammah. Mesti baris dhammah. Sama seperti pelajaran isim fa'il. Jadi kita baca mu. Oleh itu yahtarimu tukar kepada ya, tukar ya itu kepada mim. Baca dia muhta. Baik. Sekarang ni step yang ketiga. Step ketiga ni lah yang membezakan antara isim fa'il dan juga isim maf'ul. Untuk isim fa'il, kita bariskan apa dia? Huruf yang kedua akhir ni kita bariskan bawah kasrah. Itu pelajaran isim fa'il. Contohnya, untuk perkataan yahtarimu ni dia jadi muhtarimun. Kalau kita nak kata orang yang menghormati. Muhtarimun. Kan? Itu isim fa'il. Tetapi pelajaran hari ini isim maf'ul. Kita nak kata yang dihormati. So dia kata untuk step ketiga ni bukan baris bawah. Sebaliknya kita bariskan atas. Oleh itu baca dia sekarang muhtaramun. Ra ni. Bukan lagi ri. Bukan muhtarimun tetapi kita baca muhtaramun. Itulah dia isim maf'ul untuk perkataan ihtarama. Baik. Macam mana Aisyah? Boleh? Okay, orang lain macam mana? Okey tak? Kaedah yang kedua ni. Dia nak tanya. Baik, boleh ya? Baik. Sekarang ni kita lihat contoh-contoh lain. Al-mithalu tsani doa al-mazlumi mustajabun. Doa al-mazlumi mustajabun. Di sini boleh gariskan juga perkataan mazlum. Ada 2 perkataan isim maf'ul dalam ayat ni. Doa al-mazlum itu isim fa'ul. Itu isim maf'ul kan? Itu tapi itu mengikut wazan apa tu? Mazlum. Mazlum itu mengikut wazan apa? Maf'ul. Jadi mazlum ini dia akan pergi kepada kumpulan yang pertama tadilah. Yang alif ni kan? Kerana dia mengikut wazan maf'ul. So apa makna mazlum? Sekarang ni kita dah tahu dia ni mengikut wazan maf'ul dan dia ni isim maf'ul. Jadi macam mana nak terjemah mazlum? Dari perkataan zalama.
melakukan kezaliman. Jadi kalau mazlum, Orang-orang yang dizalimi. orang yang dizalimi, bagus. Itulah terjemahan dia ya. Kalau orang yang menzalimi, isim fa'il. Apa perkataan dia? Orang yang menzalimi. Zalimun. Betul. Sebab itulah bila kita kata orang yang zalim, kita panggil zalim kerana dia orang kan. Betul ya. Jadi isim fa'il dia zalimun, isim maf'ul dia mazlumun. Jadi lepas ni apabila kita jumpa fi'il saja, kita dah boleh bina dua perkataan baru. Dapat satu fi'il, apa isim fa'il dia? Fa'ilun. Apa isim maf'ul dia? Maf'ulun. Boleh ya? Jadi ini adalah isim maf'ul juga. Doaul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang dizalimi merujuk kepada orang lah kan. So doa orang yang dizalimi itu kenapa? Mustajabun. Mustajabun. Mustajab ini dari perkataan fi'il dia adalah, saya tuliskan fi'il dia dulu sebab kita nak faham apa makna mustajab. Fi'il dia adalah istajaba. Istajaba. Istajaba berarti memperkenankan. Allah memperkenankan doa. Kita kata istajaballahu du'a al-abdi. Allah telah memperkenankan doa hambanya. Itu adalah perkataan istajaba. Baik, jadi istajaba fi'il ini kalau kita lihat ada ni huruf apa tu? Alif wawiyah tu, huruf illah kan. Jadi sebagaimana kita dah lihat semalam, apabila fi'il itu ada huruf illah, alif wawiyah, selalunya dia ditukarkan daripada huruf lain. Huruf alif ni sama ada berasal dari huruf waw ataupun dari huruf ya. Untuk huruf ataupun untuk perkataan ini asalnya adalah istajwaba. Itu asal dia. Istajwaba. Dari perkataan jawab. Jawab kan, menjawab. Tapi ini memperkenanlah. Jim waw ba. Itu asal dia. Istajwaba. Baik. Jadi istajwaba ini sama dengan wazan apa ni? Kalau kita kata istajwaba. Jim waw ba tu huruf asal. Dapatkan wazan dia kerana kita nak dapatkan mudhari' dia. Istaf'ala. Istaf'ala, betul. Istaf'ala. Kalau 6 huruf saja, biasanya mesti istaf'ala, tak adalah wazan yang lain. Alif sinta tu. Jadi istaf'ala. Istaf'ala mudhari' yas. Yastaf'ilu. Yastaf'ilu, betul. Jadi mudhari' dia yastaf'ilu. Oleh itu, istajwaba, apakah mudhari' dia? Yas. Yastajwibu. Ya, ikut yastaf'ilu. Jadi asalnya yastajwibu. Istajwaba yastajwibu. Istajwaba yastajwibu. Tapi kalau kita perhatikan adanya huruf waw ni dia menyusahkan nak sebut. Istajwaba kan payah nak sebut sedikit. Yastajwibu. Agak sukar nak sebut. Maka ketika itu ditukarkan. Ditukarkan waw itu ditukarkan macam atas tadi lah. Waw itu ditukar kepada alif. Maka di sini pun ditukarkan juga kepada instead of yastajwibu ditukar kepada yastajibu. Yastajibu. Jadi itulah dari macam mana datangnya perkataan istajabah, asalnya istajwabah. Bagaimana datangnya perkataan mudhari' dia yastajibu, asalnya adalah yastajwibu. Okay, itu adalah benda ni berlaku kerana ada huruf illah. Kalau fi'il tu tak ada huruf illah, kita tak payahlah nak tunjukkan yang ni. Terus saja tukar kepada wazan dia ya. Baik. Baik, sekarang ni kita dah ada fi'il mudhari' iaitu yastajibu ataupun boleh juga rujuk kepada yang asalnya yastajwibu. Baik, daripada ini nak tukar kepada isim maf'ul. Jadi isim maf'ul tadi macam mana kaedah? Kita ambil yang yastajwibu. Jangan guna yang yastajibu kita ambil yang ni, yang asal tadi. Okey, tukar kepada isim maf'ul. Step pertama, tukar ya kepada mim. Yang lain salin. Baik, apa nak baca sekarang ni? Mim tu dibaca dengan baris depan. Betul Mim dibaca dengan baris depan. Yang lain ikut. Ta ikut, jim ikut. Huruf kedua akhir dibaca dengan baris apa? Kalau isim fa'il dibaca baris bawah. Tapi untuk isim maf'ul dibaca dengan baris atas fathah. Jadi fi'il dia adalah mustajwabun. Maaf, isim maf'ul dia adalah mustajwabun.
Itu asal dia mustajwabun. Tapi sama seperti keadaan dia di sini, ada waw ni kan, ada waw di situ. Disebabkan dia ni ada mustajwabun, agak susah nak disebut, maka waw ini ditukarlah kepada huruf yang sesuai untuk baris atas. Jadi huruf yang sesuai untuk baris atas adalah huruf alif. Maka ditukar daripada mustajwabun kepada mustajabun. Jadi apakah maksud perkataan mustajabun ini? Setelah kita lihat semua proses tadi, apa nak terjemah mustajab? Istajabah memperkenan. Mustajabun diperkenankan. Itu adalah makna yang betul untuk perkataan mustajab. Orang Melayu pun guna, kita pun guna perkataan ni kan, doa mustajab. Jadi apa dia makna doa mustajab? Kita kata doa yang ni doa yang apa? Yang pasti, dia tak mesti yang mesti berlaku kan, tak, dia diperkenankan. Itu kita harap doa kita akan diperkenankan lah. Itu kita panggil doa mustajabun ya. Baik, so ini adalah perkataan dia mustajabun. Bagaimana kita dapat perkataan ini proses dia tadi ya. Tapi prosesnya agak panjang lah kerana dia melibatkan yang ada harful illah. Sekiranya tak ada harful illah, pendek saja proses dia. Jadi untuk exam, kita akan cuba elakkan lah perkataan-perkataan yang ada harful illah ni, kita akan cuba elakkan. Ya, kita tak nak susahkan yang bahagian tu. Baik. Perkataan yang ketiga. Ataupun al-jumlatu salisa. Fatimatu muhazzabatun. Fatimah muhazzabah. Baik, apa makna muhazzabah? Ada siapa tahu tak makna muhazzab? Muhazzabun. Talibun muhazzabun. Okey, selalunya perkataan muhazzabun diterjemah sebagai dia ni polite. Dia ni apa? Dia ni apa? Polite. Dia sopan kan? Dia sopan, dia patuh arahan. Muhazzab. Itu makna yang biasa diguna. Tapi sekarang ni kita nak lihat apa makna sebenar dia. Berdasarkan kepada bentuk perkataan itu. Baik. Fi'il ini adalah dari fi'il hazzaba. Ha, zal, ba, tetapi ada syaddah. Jadi bila ada syaddah, ini sulasi apa ni? Mazid ataupun sulasi mujarrad? Mazid. Mazid. Ni mazid kan? Ni ada tambahan. Betul, mazid. Apa wazan dia? Hazzaba, wazan dia adalah Fa'ala. Fa'ala, betul. Hazzaba fa'ala. Oleh itu fa'ala mudhari' dia mudhari' fa'ala. Fa'ala Yufa'ilu. betul, yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu kan? Fa'ala yufa'ilu. Oleh itu hazzaba mudhari'nya adalah fa'ala yufa'ilu, hazzaba yuhazibu, betul. Hazzaba yuhazibu. Itu adalah fi'il dia. Apa makna hazzaba? Hazzaba maknanya kita betulkan orang tu. Kita betulkan budak itu. Kita betulkan dengan makna kita didik dia dengan betul. Kita ajar dia adab. Itu makna hazzaba. Itu makna asal. Kita disiplinkan dia. Itu makna hazzaba. Yuhazibu, fi'il mudhari' dia. Okey, daripada yuhazibu tukar kepada isim fa'il. Macam tadi. Disebabkan ini fi'il yang 4 huruf, tukarlah huruf ya itu kepada huruf mim kan? Mim. Yang lain kita ikut saja. Baca dia bagaimana? Mim tu mesti baris dhammah. Kemudian muhaz. Baik, apakah nak baris? Nak bariskan apa? Huruf yang kedua akhir itu. Baris bawah ke baris atas? Untuk isim maf'ul. Atas. Kalau kita baris bawah, dia akan jadi muhazibun, dia akan jadi isim fa'il. Dia akan jadi orang yang mendisiplinkan. Muhazibun, orang yang mendisiplinkan orang lain, kita panggil dia muhazibun. Manakala untuk isim maf'ul, kita tak baca dengan muhazibun, tapi kita baca dengan muhazzabun. Kan? Muhazzabun. Bariskan atas huruf kedua itu. Jadi apa nak terjemah makna sebenar muhazzab dari perkataan mendisiplinkan tadi? Muhazzibun, orang yang mendisiplinkan. Muhazzabun, didisiplinkan. Itu makna literal dia lah. Makna harfiah dia itulah dia. So muhazzabun yang didisiplinkan. Yang telah didisiplinkan. Oleh itu ayat itu
Fatimah muhazabatun, makna asalnya adalah Fatimah itu adalah orang yang telah didisiplinkan. Dia telah diajar dengan adab, dia telah diajar dengan akhlak. Tapi kebiasaannya tak adalah kita terjemah begitu, Fatimah didisiplinkan. Kalau rujuk dalam kamus pun dia akan terjemah polite aja lah. Orang yang sopan. Sopan tu sebab apa? Sebab orang dah ajar dia adab kan. Orang dah ajar akhlak ya. Jadi kadang-kadang perkataan itu bertukarlah makna. Makna yang lebih mudah difahami berbanding dengan nak terjemah didisiplinkan tadi kan. Kita terjemah dengan makna lain. Tapi itulah makna asalnya. Ya? Jadi ini adalah 3 contoh untuk isim maf'ul yang melibatkan fi'il yang lebih dari 3 huruf. Baik. Ada tak soalan apa-apa setakat ni untuk isim maf'ul? Untuk kedua-dua kaedah. Yang pertama menggunakan wazan maf'ul, yang kedua menggunakan wazan fi'il mudhari' dan baris depan mim. Baik. Sekarang tidak ada, kita lihat kaedah. Ini kesimpulan ni daripada apa yang kita dah bincangkan tadi. Yang pertama, ismul maf'ul. Apa dia isim maf'ul? Dia kata ismul maf'ul itu yushtaqu. Yushtaqu. Yushtaqu diambil. Yang kita telah belajar semalam kan. Jadi kita derive daripada perkataan apa? Yushtaqu minal fi'li. Yushtaqu minal fi'li. Diambil dari fi'il. Fi'il yang bagaimana? Fi'il al-mabni lil majhul. Perkataan mabni lil majhul ni kita abaikan dahulu. Kerana ni tajuk yang kita akan lihat minggu depan. Minggu depan kita akan lihat satu tajuk al-mabni lil majhul. Tak payah ni pun tak apa. Kita ambil, kita kata saja ismul maf'ul yushtaqu minal fi'il, cukup. Ismul maf'ul yushtaqu minal fi'il. Isim maf'ul itu diambil dari fi'il. Sama keadaannya dengan isim fa'il semalam. Diambil ataupun kita bentukkan dia daripada fi'il. Lidilalati ala, untuk menunjukkan ataupun untuk memberi maksud. Dilalah itu artinya dia punya maksud. Memberi maksud apa? Lidilalati ala ma waqa'a alaihil fi'lu. Untuk memberi makna apa yang berlaku ke atasnya perbuatan itu. Ma apa waqa'a alaihi, berlaku ke atasnya perbuatan itu. Artinya perbuatan itu berlaku kepada orang tadi. Kalau hormat, yang dihormati. Kalau makan, yang dimakan. Kalau minum, yang diminum dan seterusnya. Itulah adalah istilah yang dipanggil sebagai ismu al-maf'ul. Baik, itu ta'rif saja, ta'rif saja. Yang kedua, ini kaedah dia. Ya'ti ismul maf'ul minal fi'li sulasi. Isim maf'ul dari fi'il sulasi. Sulasi di sini, yang dimaksudkan sulasi di sini adalah sulasi mujarrad. Yang 3 huruf yang semata-mata, 3 huruf tu kan. So boleh tambahlah di situ. Yang dimaksudkan sulasi ni adalah as-sulasi al-mujarrad. Kerana takut nanti kita silap faham sulasi mazid ke kan? Tidak. Sulasi al-mujarrad. Itu adalah ni ya, sulasi al-mujarrad. Nah. Jadi kalau fi'il itu sulasi mujarrad, apakah wazan dia? Ala wazni maf'ul. Dia mengikut wazan maf'ul. So kita tukarkan saja perkataan itu kepada bentuk maf'ul. Itu untuk fi'il yang 3 huruf. Rakam salasa, wa ya'ti ismul maf'ul min ghairi sulasiyah. Dia kata isim maf'ul min ghairi, selain. Min ghairi, selain. Yang selain dari yang sulasi mujarrad tadi ya, sama. Selain dari yang sulasi mujarrad, artinya yang sulasi mazid. Mazid ada tambahan 1 huruf, tambah 2 huruf, tambah 3 huruf. Jadi apa kaedah dia? Ala wazni mudhari'ihi. Yang dia mengikut wazan mudhari'. Itu yang pertama. Yang kita dah sebut tadi kan, tukar kepada mudhari'. Yang kedua, ma'a ibdali harful mudhara'ati miman. Yang kedua, serta tukar. Ibdal bermakna tukar. Serta kita tukarkan harfil mudhara'ah. Ini dipanggil harful mudhara'ah. Huruf mudhari'. Huruf mudhari'. Ya, kan tadi tu kan. Ditukar kepada mim. Tukar kepada mim. Mim yang bagaimana? Miman madmumatan. Disambung di bawah tu. Miman madmumatan. Mim yang dibariskan dhammah. Madmum bermakna mim pada depan. Dari perkataan dhammah kan, madmum didammahkan. Itu pun isim maf'ul juga. Mim madmumatan. Dan step yang ketiga, wa fathi ma qabla akhirih. Qabla, betulkan baris ya? Ma akhirih. Wa fathi ma qabla akhirih. Dan dibariskan fathah atas. Dibariskan atas perkataan yang sebelum yang akhir. Artinya perkataan, huruf kedua akhir.
huruf kedua akhir itu dibariskan atas. Jadi itu adalah dua cara untuk mendapatkan isim maf'ul, ya, isim maf'ul. Dan yang akhir sekali, bila perkataan itu sudah bertukar kepada isim maf'ul ataupun isim fa'il, sama macam pelajaran semalam, maka dia kata ya'ti ismul maf'uli, isim maf'ul tu datang dalam bentuk, dia boleh datang dalam bentuk mufrad. Macam contoh, kita kata ma'kul tadi, mufrad. Boleh datang dalam bentuk musanna, boleh tukar. Ma'kul, kalau ada dua benda yang dimakan, ma'kulani, dua. Boleh tukar kepada jamak. Kalau ada banyak benda makanan, ma'kulat. Kan kita kata makanan-makanan kita panggil ma'kulat. Itu daripada perkataan ma'kul lah tu. Jadi boleh tukar kepada mufrad, dua, musanna dan juga jamak. Ataupun, dan juga dia kata kama ya'ti. Begitu juga dia ni boleh datang. Dia ni boleh datang dalam bentuk muzakkar ataupun muannas. Contoh yang atas tadi. Contoh yang ma'kul lah tu contoh untuk muzakkar. Tapi sekiranya perlu tukar kepada muannas, kita tukarlah, tambah saja ta marbutah, maka jadilah dia perkataan muannas. Ya. Jadi itu adalah pelajaran untuk isim maf'ul. Baik. Ada apa-apa soalan sebelum kita lihat pada latihan? So kalau saya berikan satu fi'il, boleh tak dapatkan? Sekarang ni kita dah belajar apa ni yang mushtaqat ni? Masdar, kan? Masdar kita dah tahu. Apa lagi yang mushtaqat yang kita derive daripada fi'il? Isim fa'il, dua. Kan? Yang ketiga yang inilah ismul al-maf'ul. Dia ada lagi, ada isim makan, nama tempat. Macam mana nak tukar kepada nama tempat? Isim zaman, macam mana nak tukar kepada masa? Isim alat, macam mana nak tukar kepada alat, tool yang kita guna daripada perbuatan. Contoh, pukul, alat memukul, raket tu, nak panggil apa. Itu semua ada kaedah dia, tapi unfortunately dalam silibus kita tak ada lah. So, tapi asas yang kita belajar ni boleh diguna untuk memahami. Lepas ni mungkin boleh rujuk dalam internet lah. Cari tajuk-tajuk lain, isim makan, isim zaman, isim alat. Semuanya menggunakan kaedah wazan. Sekiranya kita dah faham kaedah isim fa'il dan juga isim maf'ul, yang lain tu semua akan jadi lebih mudah. Ya? Baik. Itu adalah isim maf'ul. Sekarang ni kita lihat kepada at-tadrib. At-tadribat. At-tadribul awal, da' khattan. Letakkan satu garis. Tahta li ismil maf'ul. Tahta ismil maf'ul. Di bawah isim maf'ul fil jumalil atiyah. Cuba lihat dahulu, sebelum kita nak baca dan lihat makna dia, cuba lihat dahulu dan identify manakah isim maf'ul. Saya berikan dalam seminit. Baca lebih kurang, tengok lebih kurang, gariskan dulu. Yang kita rasa itulah dia isim maf'ul. Kalamul muallimi masmu'un biwuduhin fil fasli wad darsu masyruhun wa mafhumun wal as'ilatu maktubatun ala saburati. Itu jumlah pertama. Jumlah tsaniyah, ra'aitu at-ta'ama alladhi 'ala al-ma'idati ma'kulun wal 'asira alladhi fil ka'si mashrubun wal lahma maqtu'un wal mala'ika was-sukuna kullaha musta'malatun. Nah, cuba cari dulu ya.
Nah, baik. Kita lihat al-jumlah al-ula. Al-jumlatul ula, kalamu al-muallimi masmu'un biwuduhin fil fasli. Ada tak isim maf'ul di situ? Masmu'un. Masmu'un, sahih. Masmu'un. Baik. Jadi apa nak terjemah masmu' ni? Kata dasar dia sami'a. Sin mim ain. Sin mim ain. Apa maksud sami'a? Sami'a Allah. Dengar. Dengar kan? Kita kata sami'a Allahu liman hamidah. Allah dengar siapa yang puji dia. Sami'a dengar. Oleh itu masmu' Didengar. didengar. Sesuatu yang didengari lah ataupun didengar. Jadi terjemahan dia, kalamul muallimi, kata-kata guru itu. Muallim ni isim apa ni? Ni isim fa'il lah ni. Isim semalam kan? Muallim, yang yu'allim, orang yang mengajar. Cikgu lah. Jadi kata-kata orang yang mengajar ataupun cikgu itu masmu' didengari. Itu terjemahan dia. Didengari biwuduhin, dengan jelas. Wuduh bermakna jelas. Biwuduhin fil fasli, dalam kelas. Itu perkataan pertama kita masmu'. Perkataan seterusnya, wadarsu masyruhun wa mafhumun. Di manakah isim maf'ul di sini? Masyruhun Masyruhun mafhumun. mafhumun. Dua perkataan kan? Sahih Aisyah. Dua perkataan. Wadarsu masyruh wa mafhumun. Jadi apa nak terjemah di situ? Dan apa? Dars, pelajaran itu kenapa? Masyruh. Masyruh ni dari perkataan syaraha, menerang. Dan pelajaran itu Diterangkan. diterangkan, telah diterangkan lah So pelajaran itu telah diterangkan. Wa mafhum, Difahami. difahami, betul. So itu maksud dia. Wadarsu masyruhun, pelajaran itu diterangkan dan juga difahami. Cikgu terangkan dan kita dah faham dia kan. Seterusnya wal as'ilatu maktubatun ala sabura. Seterusnya perkataan yang isim maf'ul kita. Al as'ilah maktubah ala sabura. Mana dia isim maf'ul? Al as'ilah maktubatun ala sabura. Maktubatun. Maktubatun, sahih, maktubatun. Tapi di sini dia dah bertukar, dia dah ditambah ta marbutah, tak ada masalah. Walaupun ditambah ta marbutah, asalnya masih lagi isim maf'ul yang asal, maktub. Jadi apa makna al-as'ilah maktubatun ala sabura? Dan as'ilah, soalan-soalan. Kenapa dengan soalan-soalan itu? Maktubatun. Dijawab. Kalau dijawab tak kurang tepat. Kerana kata dasar dia apa ni? Kaftaba. Kataba di mana? Tulis kan? Jadi apa jawapannya? Ditulis. Jadi wal as'ilah tu maktubah. Soalan-soalan telah ditulis di atas papan hitam, di atas board tu. Maktubah ala sabur, ditulis di atas papan hitam tu. Baik. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni ada pembetulan sedikit. Ra'aitu ta'amal lazi 'alal ma'idati ma'kulan. Tukar baris dia. Ini baris yang betul adalah baris atas. Ma'kulan. Tambahkan alif. Ma'kulan. Begitu juga dengan di sini masyruban. Begitu juga dengan di sini wallahma maqtu'an. Semuanya ada alif. Wal mala'iqa wasuhun. Ni tak payah ni. Musta'malatan. Nah. Boleh. Ini boleh tak? Baik. Kita baca. Ra'aitu at-ta'am 'alal ma'idah ma'kulan.
Manakah isim maf'ul di sini? Makulan, Makulan. Baik, apa makna dia tadi? Makul, dimakan. dimakan kan. Faja'alahum ka'asfin makul. Kan Tuhan jadikanlah apa? Ashabul fil tu seumpama daun-daun yang dimakan, makul. Daun-daun yang dimakan ulat. Makul. Ra'aitu ta'am. Saya, Ustaz, ya. jadi yang contoh tadi tu makulun tu salah Baris dia salah. Ini sepatutnya dia kena baris atas. Tak yang contoh kat sebelah tadi. Tak. Baris atas yang hujung itu bergantung kepada kedudukan perkataan dalam ayat. Sama ada dia marfu', dia mansub ataupun majrur. Jadi kalau satu perkataan saja kita tak bincanglah apa nak baris. Kalau dalam contoh yang kita dah lihat tadi, memang dia di sini memang dia perlu baris depan kerana dia berada pada tempat khabar. At-ta'amu, makanan itu kenapa? Makanan itu mubtada, dimakan. Itu khabar. Bila khabar dia apa hukum dia? Marfu'. Sebab itulah dia baris depan. Ya. Tapi dalam contoh yang kita ada di sini, dia tidak berada pada tempat marfu'. Ini berada pada tempat mansub. Dia jadi maf'ulun bih tsanin, maf'ulun bih yang kedua. Ini fi'il dia, ini maf'ulun bih yang pertama, ini maf'ulun bih yang kedua. Jadi dia ada tanda mansub lah. Sebab itu saya betulkan di sini ya. Jadi tak ada kena-mengena dengan yang baris depan tadi. Okey. Yes. Jadi yang tadi betul. Yang ni disebabkan fungsi nahwu dia dah berbeza. Kerana itulah tukar. Dalam contoh yang lain nanti mungkin kita akan jumpa makulin baris bawah pula. Jadi itu tak ada masalah. Itu cerita lain. Yang fokus kita hari ini untuk isim maf'ul. Nak kenal isim maf'ul dulu. Baik. Ra'aitu, saya lihat. Saya nampak makanan yang berada di atas meja. Ma'idah ni meja makan. Meja hidangan. Hidangan lah. Makna asalnya ma'idah hidangan ya. Tapi selalunya bila disebut ma'idah, dia merujuk pada meja makan tu, kita panggil al-ma'idah. Meja yang ada makanan di atasnya, itulah dipanggil ma'idah. Jadi saya nampak makanan yang berada di atas meja itu telah dimakan, makulan. Ataupun dimakan. Saya nampak balik-balik tengok makanan tu dah dimakan. Itu maksud dia. Wal asira, dan asir, dan apa ni, jus kan. Ini sambungan daripada ayat tadi. Dan saya lihat jus. Allazi fil ka'si, jus yang berada di dalam apa? Cawan. Kenapa jus yang ada dalam cawan itu dia ni telah di apa? Masyruban. Ini pun satu lagi isim maf'ul. Telah apa tu? Diminum. Diminum, betul. Syariba kan, minum. Jadi masyrub. Jadi maksud dia, dan saya nampak jus dalam cawan tu dah diminum. Siapa minum tak tahu. Wal lahma, dan daging. Dan saya, ayat dia bersambung macam tadi. Dan saya lihat daging yang daging itu kenapa? Maqtu'an. Ain alif dia tambah alif. Maqtu'an. Kataan dia maqtu'. Ini pun sama juga isim maf'ul. Baik, apa nak terjemah maqtu'? Jadi perkataan qata'a. Qata'a bermakna potong. So maqtu' bermakna Dipotong. dipotong. Jadi saya balik-balik saya nampak daging tu telah dipotong. Daging tu dipotong keadaannya kan. Itu maksud maqtu'. Ya. Dipotong ataupun diputuskan ataupun terputus. Semuanya sesuai. Di sini makna dipotong lah. Dipotong. Wal mala'iqa. Mala'iqa ni jamak untuk perkataan mil'aqah. Mil'aqah bermakna sudu. Mil'aqatun. Mil'aqatun sudu. Dan apa dah jadi pada sudu-sudu itu? Mala'iqa wa suhun. Suhun adalah jamak untuk perkataan sahnun bermakna pinggan. Sahnun. Suhun, pinggan-pinggan. Dan saya nampak sudu-sudu dan pinggan-pinggan itu kullaha semuanya musta'malatan. Semuanya apa ni? Telah apa ni? Musta'malah. Musta'malah ni fi'il asal dia ista'malu. Ista'mala yang bermakna menggunakan. Ista'mala. Yasta'milu. 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 Jadi musta'malatan, tengok ada mim pada depan kan. Yang lain sama, yasta'milu, musta' dan huruf yang kedua akhir baris atas. Ta yang akhir tu kita abaikan. Kerana ta ni kerana dia nak tukar kepada muannas. Jadi kita tak lihat ta tu, kita lihat perkataan musta'mal itu saja. Jadi musta'mal adalah isim fa'il dari perkataan ista'mala yasta'milu musta'mal. Apa nak terjemah ni? Musta'mal.
Istamala tadi menggunakan. Musta'mal Telah diguna. digunakan. Jadi apa yang kita belajar fiqh dalam fiqh tu kan bab air tu. Air mutlak, air musta'mal. Jadi apa maksud air musta'mal? Dari segi bahasa dia. Air yang telah digunakan kan. Dari segi fiqh dia air yang telah digunakan untuk untuk bersuci kan. Itu adalah istilah syarak dia, tapi makna asal dia adalah musta'mal. Jadi kalau kita beli baju sekarang ni orang panggil apa? Baju bundle kan, baju terpakai. Baju musta'mal dipanggil. Musta'mal, terpakai ataupun telah dipakai. Jadi ini adalah contoh-contoh lain untuk isim maf'ul. Baik. At-tadribu tsani ba imla'il faraq bismi maf'ul al-munasib. Isikan tempat kosong ni dengan isim maf'ul munasib musta'inan menggunakan ataupun berbantukan bima dengan apa ataupun dengan perkataan bainal qausain dalam kurungan. So fi'il dah berikan fataha, kita nak dapatkan isim maf'ul. Syahara apa ni? Ini kata dasar, semua diberi kata dasar. Tapi saya kena tukar sedikit ni. Yang pertama fatahah betul, makna buka. Yang kedua kita tukar. Sebab syahara okey, boleh. Maaf. Syahara ni boleh. Syahara maknanya dia masyhur lah. Dia orang ijtihadkan dia. Maknanya orang apa nak terjemah bahasa Melayu ni? Orang sebut nama dia, ya? Popular, itu perkataan yang kita akan tukar nanti. Tapi apa maksud asal syahara ni? Sebab kita jarang guna makna syahara saja, kita selalu guna perkataan yang masyhur saja kan? Baik. Syahira ataupun syahara ni maknanya dia mengiklankan sesuatu. Kita mengiklankan, kita menghebahkan tentang suatu perkara. Itu makna syahara, menghebahkan. Menghebahkan ya. Tuliskan makna dia. Fataha makna buka, syahara menghebahkan, ataupun mengiklankan. Syariba dia minum, sa'ala tanya, bertanya, akhaza mengambil. Jadi daripada perkataan ni kita nak tukar kepada bentuk di. Kalau fataha membuka, tukar kepada dibuka. Syahara mengiklankan ataupun mengisytiharkan ataupun memasyhurkan, tukar kepada dimasyhurkan ataupun dihebahkan. Syariba minum, tukar kepada diminum. Sa'ala tanya, tukar kepada ditanya. Dan akhaza ambil, tukar kepada diambil. Cuba bedakan isim maf'ul dia. Disebabkan ini semuanya adalah 3 huruf, maka isim maf'ul dia mengikut wazan maf'ul. Yang ini senang kerana tukar kepada maf'ul. Baik, apakah perkataan yang pertama? Perkataan pertama kita, atrukul baba. Saya biarkan pintu ataupun saya tinggalkan pintu itu. Taraka yatruku, saya tinggalkan. So, saya tinggalkan pintu itu dalam keadaan bagaimana? Dibuka. Dibuka, dalam keadaan terbuka kan. Baik, apa perkataan dia? Maftuh. Maftuh, betul. Maftuh. Jadi kita dah dapat perkataannya iaitu maftuh. Itu adalah isim maf'ul dia. Jadi perkataan kita dah betul. Cumanya di dalam ayat ini dia perlu dibariskan maftuhan. Itu fungsi nahu dia lah ya. Kenapa dibaca dengan maftuhan? Ini pelajaran yang kita akan lihat selepas pelajaran isim fa'il ini. Dalam kejap lagi. Kita akan belajar tajuk hal. Ya, saya akan tunjukkan contoh ni dalam pelajaran selepas ini. Baik. So perkataan dia maftuh. Maftuh dibuka. Tapi dalam ayat ni dia kena bariskan atas lah, maftuhan. Saya tinggalkan ataupun saya biarkan pintu itu terbuka. Dibuka ataupun terbuka boleh. Yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina alimun, seorang alim yang apa? Dari perkataan asal yang dihebahkan. Artinya orang hebah-hebahkan dia. Orang selalu sebut-sebut nama dia. Itu makna syahara tadi. Ini kita nak kata dia selalu disebut-sebut oleh orang. Masyhuran. Masyhur. Tak payah sebut ran dulu. Masyhur, kita nak perkataan ni dulu. Okey. Perkataan ni adalah masyhur ya. Masyhur. Jadi apa makna masyhur? Kita biasa terjemah masyhur lah kan. Popular, masyhur.
Tapi dari segi makna asalnya, dia makna apa tadi? Syahara, orang yang menghebahkan, orang yang selalu sebut nama dia. Masyhur, dia ni selalu disebut-sebut. Itu yang dipanggil sebagai masyhur, popular tu, tapi makna asalnya selalu disebut-sebut, selalu dihebah-hebahkan oleh orang. Masyhur. Baik, itu perkataan dia. Dan apa nak baris akhir itu, ini kena bergantung kepada kedudukan dia di dalam ayat. Jadi dia berbeza antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Tak boleh ikut yang atas ni. Yang atas ni dia ada sebab. Kenapa nak dibaca atas? Dia ada sebab. Di sini sebab dia lain. Ibnu Sina alimun masyhurun. Di sini kena baca dhammah. Kerana di sini dia jadi adjektif. Adjektif untuk perkataan belakang. Sifat. Jadi mana-mana perkataan yang jadi sifat, dia akan ikut saja yang belakang. Kalau belakang tu marfu', dia pun marfu'. Jadi soal perkataan baris apa nak baca, itu kita akan lihat dalam pelajaran nahwu. Dalam pelajaran saraf ni hanya membentuk perkataan saja. Itu perkataan yang kedua kita masyhur. Jadi masyhur kita faham makna popular, tapi makna asalnya yang dihebah-hebahkan, yang selalu disebut-sebut. Baik. Yang ketiga al-asir, jus. Jus itu kenapa? Masyruban. Apa tadi Aisyah? Masyruban. Masyrub. Tak payah baca ban dulu. Kerana ban tu masyrub saja. Cukup. Jangan bariskan dulu. Sebab kita nak bariskan tu nak lihat ayat keseluruhan. Baru boleh sebut masyruban ke, masyrubun ke ataupun masyrubin. So perkataan ni masyrub. Kita letakkan tu dulu masyrub. So masyrub adalah isim fa'il untuk syariba, minum. Diminum. Dan apa nak bariskan? Bariskan tu kita kena lihat daripada awal. Al-asir mubtada'. Marfu' bari depan. Jadi bila dah ada mubtada', yang ni adalah khabar. Jadi bila khabar juga marfu', sebab itu kena baca baris depan. Disebabkan dia ni khabar marfu'. Baik, jadi kita baca al-asiru masyrub. Untuk exam tak payahlah bariskan yang ni, sebab yang ni kita tak tanya nahwu. Kita cuma tanya tentang bentuk dia saja. Jadi kalau tak baris hujung pun tak ada masalah. Yang penting baris yang depan. Itu kalau soalan berkaitan dengan saraf lah. Tapi kalau soalan itu berkaitan dengan tajuk-tajuk nahwu, maf'ul mutlaq, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maka ketika itu kena lihat yang belakang, kena letak. Jadi itulah beza antara dua tu. Baik. Yang keempat, al-insanu an amalihi, manusia itu tentang perbuatannya. Sa'ala, bertanya. Kita nak kata ditanya. Apa perkataannya? Ditanya. Manusia itu ditanya tentang perbuatannya. Mas'ul. Mas'ulun, betul. Mas'ulun ya. Mas'ul, mim, sin. Cumanya ada hamzah. Hamzah tu seperti yang kita dah pernah lihat dalam pelajaran-pelajaran sebelum ni, hamzah tu dia ada berbagai bentuk kan, mengikut kedudukan dia, mengikut baris dia. Jadi di sini hamzah tu nak tulis macam mana? Dia ditulis dengan hamzah yang berada di atas huruf waw. Tu hamzah juga bukan waw hamzah. Kenapa dibariskan dengan dia letakkan bentuk itu? Kerana dia berbaris depan. Jadi kita akan jumpa kalau hamzah di tengah, sebelum dibaris mati ada hamzah baris depan, maka selalunya hamzah itu dibuat dalam di atas rumah waw dan kemudian ada waw dan juga lam. Mas'ulun. Mas'ul. Jadi perkataan ini adalah mas'ul. Betul. Mas'ul, maf'ul. Jadi tadi kita terjemah apa? Sa'ala bertanya, mas'ul ditanya. Terjemahan lain untuk perkataan mas'ul adalah dipertanggungjawabkan. Orang akan tanya dia. Orang akan tanya dia lah kan. Ini orang akan tanya, awak dah buat kerja tu belum? Itu yang dipanggil sebagai mas'ul. Fa'al insanu mas'ul. Nak baca apa? Lam itu, kena lihat dari depan. Ini mubtada, maka ini adalah khabar. Jadi khabar seperti yang kita lihat di atas, khabar marfu' di dhammah. Jadi ayat dia al-insanu mas'ulun an amalihi. Manusia itu akan ditanya tentang amalan dia. Mas'ul. Wa raqam 5, hadhil qissatu. Hadhil qissah, cerita ini. Cerita ini min kutubil adab, dari buku-buku apa ni? Adab ni sastra. Adab tu bukan adab akhlak tu tidak. Adab di sini bermakna sastra. Jadi kisah ini telah diambil dari buku-buku cerita sastra yang ada. Jadi macam mana kita nak kata diambil dari perkataan akhaza, tukar kepada
diambil. Perkataan dia. Ikut wazan maf'ul tadi. Mahuzu. Lagi sekali. Mahuzu. Okay, betul dah. Ma, tapi hamzah tu nak baca apa? Hamzah kan baris mati. Maf macam mas'ul. Maf'ul. Jadi hamzah tu baris mati lah. So kita baca ma'khuzun. Ma'khuzun ya. Okey, bagus. Ma'khuzun. Nah, ma'khuz. Itu perkataan dia. Ma'khuz perkataan isim maf'ul untuk akhaza. Sekarang ni bila kita dah letakkan dalam ayat, kena semak nahu pula. Tadi dah dapat perkataan dia, saraf dah selesai. Nahu dia kena semak. Betul tak perkataan ma'khuz dalam ayat ni? Cuba lihat keseluruhan dia. Betul ke ataupun ada perkara yang kita kena tambah ataupun kita kena kurangkan ataupun kena tukar? Cerita Kena ini ikut dia punya tu ikut apa? belakang Ikut belakang yang mana? kisah tu. Kisah tu baik, kenapa? Jadi za dia jadi zu. Ma'khuz. Zu. Ma'khuzun juga. Tadi siapa tadi? Aina apa? Aisyah sebut tadi ikut kisah tu. Kisah tu ni kenapa? Kena ikut dia punya baris. Baris dia tak ikut. Sebab di sini dia bukan adjektif. Kalau sifat dia ikut. Ma'khuzun dia ikut belakang. Di sini dia tak ikut. Di sini dia apa? Okay, kalau kita nak cerita baris. Okay, baris tu sekejap lagi. Baris sekejap lagi. Sebelum nak cerita baris. Lihat lagi sekali. Tamar buta Ustaz. Tamar buta. Betul Fairuz. Kenapa tamar buta? Sebab dia kisah-kisah. Sebab dia ambil ni. Apa yang dia ambil ni? Tufah kan? Kan kisah tu mu'annas. Jadi bila dia mu'annas, yang diambil tu apa yang diambil? Kisah. So since this is mu'annas, ma'khuz nak kena tambah Tamar buta. tamar buta. Itu dulu. So sekarang ni instead of ma'khuz kena tambah ta. Sebab apa tambah ta? Sedangkan dalam wazan tak ada ta. Wazan lah. Wazan tu dah selesai. Ma'khuz tu dah ikut wazan. Sekarang ni kita nak cerita nahu pula. Nahu dia di sini mu'annas. Maka kenalah tulis ma'khuzah. Tak boleh lah ma'khuz tak sesuai kan. Muzakkar dengan mu'annas tak kena. Jadi hazil kisah ma'khuzah. Selesai satu. Bab nahu muzakkar dan juga mu'annas. Baik. Barulah kita nak letih baris. Nak baca apa? Ma'khuzatun ke, ma'khuzatan ke ataupun ma'khuzatin. Di sini kena lihat daripada awal. Hazihil kisah ni mubtada' dia. Kenapa dengan cerita ini? Ma'khuzah diambil. Jadi ini adalah khabar dia. Jadi seperti yang kita lihat khabar di atas tadi, khabar apa hukum dia? Marfu' ke mansub ke majrur? Khabar adalah marfu'. Jadi bila marfu' baca dia dengan dhammah. Jadi dapatlah kita perkataan ataupun cara bacaan yang betul. Hazihil qissatu ma'khuzatun min kutubi al-adab. Kisah ini diambil dari buku-buku sastra. Baik, ada nak tanya apa-apa untuk tadrib asal ni? Ustaz, nombor 4 tu macam mana dia boleh ada dua waw? Okey. Bagus soalan tu Baik, lagi sekali. Kita lihat balik. Nombor 4. Nombor 4 tadi fi'il dia dari perkataan sa'ala Baik, sa'ala. Jadi sa'ala ni adalah fa'ala. Fa'ala. Betul Sa'ala fa'ala. Jadi kita nak tukar kepada apa? Kepada maf'ul. So bila maf'ul kita tambah huruf mim dan kita tambah huruf waw. Betul Dan baris itu tukarlah maf'ul. Jadi setakat ni okey kan? Baik, maf'ul. Baik. Jadi apa sahaja yang kita tambah pada wazan, kita kena tambah pada perkataan. Ini mengikut kaedah dulu kan? Jadi mim tambah di depan dan apa lagi nak tambah? Antara ain dengan lam, antara alif dengan lam kena tambah huruf waw. Baca dia bagaimana? Mas'ul. Mas'ul. Lam akhir tu tak apalah. Boleh baca mas'ulun ke, mas'ulan ke, mas'ulin tu tak jadi masalah. Kerana lam akhir tu dia mengikut kedudukan dia dalam ayat nanti. Mas'ul. Yang penting ni. Baik, sekarang ni kita dapat perkataan ni. Mas'ul. Pelik tak perkataan ni? Dari segi ejaan pelik tak? Mim mas depannya okey lah. Yang belakang ni. Apa
Apa yang pelik di situ? Hamzah tu pelik. Kerana apa? Kerana Hamzah tu baris depan. Kalau tidak ada waw, tak ada masalah. Hamzah kalau tak ada waw, kita boleh baca A, kita boleh baca U. Tapi Hamzah ni seperti yang saya dah sebutkan, dia ada kaedah dia sendiri. Kaedah penulisan Hamzah. Hamzah ni boleh ditulis begini, Hamzah. Ada masanya Hamzah tu di atas alif. Ada masanya Hamzah di bawah alif. Ada masanya Hamzah perlu berada di atas rumah waw. Hamzah juga bukan waw. Ada masanya Hamzah perlu berada di atas rumah ya. Hamzah juga bukan ya. Ada masanya dia duduk di, kan kalau di tengah-tengah kita jumpa Hamzah yang begitu. Hamzah juga. Jadi ini adalah kepelbagaian bentuk Hamzah yang kita akan jumpa. Jadi nak guna yang mana satu, itu ada kaedah dia lah. Kena belajarlah kaedah dia Hamzah yang bagaimana. Jadi dalam keadaan ini, mas'ul, kaedah dia mengatakan bila ada Hamzah sebelum dia baris mati dan dia berbaris depan, maka Hamzah ini tak boleh ditulis dengan atas alif. Baliknya kena tukar kepada bentuk Hamzah yang berumahkan waw. Oleh itu, jadi kita tukar daripada mim sin Hamzah yang atas alif tu, tukarlah kepada mim sin Hamzah. Jadi ini bukan waw, ini Hamzah. Waw dia yang selepas itu. Jadi kita nampak macam ada dua waw, sebenarnya bukan dua waw. Satu je waw dia. Waw dia waw yang tambahan tu. Manakala yang ini bukannya waw, ini adalah Hamzah. Tetapi ditulis di atas rumah waw kerana Hamzah mempunyai berbagai bentuk. Nah, boleh Fairuz? Faham, okey Ustaz. Ya. Jadi kalau nampak Hamzah ada rumah waw, jangan sebut waw, jangan sebut ya, tidak. Itu adalah huruf Hamzah ya. Okay, ada siapa nak tanya lagi untuk yang ni? Baik. Dan tadribul al-akhir jim. Oh, ada lagi dah. Tadribul akhir hawil al-fi'l al-majhul. Tukarkan fi'il majhul. Baik. Pelajaran ni okey tak apa. Hawil al-fi'l al-majhul. Tukarkan fi'il majhul. Majhul ni kita belum belajar lagi. Kita boleh abaikan dulu, boleh skip dulu perkataan ni. Ambil hawil fi'il saja. Tukarkan fi'il. Majhul ni sebenarnya maknanya untuk fi'il yang pasif. Fi'il yang dimakan, dipukul, diminum. Kita akan belajar minggu depan insya-Allah. Tapi untuk hari ni tak payah fokus dulu kepada majhul. Kita hanya fokus pada isim maf'ul. So dia nak kata tukarkan fi'il itu kepada isim maf'ul. Itu dulu. Itu sahaja. Kama fil misal, sebagaimana dalam contoh ma'a taghyir ma yalzam. Ma'a taghyir ma yalzam, serta tukar apa yang perlu. Ma'a serta taghyir tukar ma apa yang perlu. Apa yang perlu tukar? Maksudnya apa? Maksudnya kalau perlu tukar muzakkar muannas, tukarlah. Kalau perlu tukar kepada apa? Ya, terutamanya muzakkar muannas lah. Kalau ada musanna jamak perlu tukar, pun tukar. Ya, itu maksud dia. Baik. Kita lihat yang pertama. Fuhimad darsu al-misal. Fuhimad darsu. Fuhima. Selalu kita baca fahima kan. Fahima faham. Nanti dalam pelajaran minggu depan kita akan lihat. Kita akan kata macam mana nak kata difahami. Tukar kepada bentuk fuhima. Ini pelajaran minggu depan. Fuhima. Tapi tak penting tu dulu. Yang penting dia adalah fi'il tu. Difahami pelajaran itu. Pelajaran itu telah difahami. Jadi macam mana kita nak gunakan bentuk isim maf'ul? Ayat yang lain, ayat yang sama. Tapi menggunakan instead of guna fi'il, kita nak guna isim maf'ul. So ayat yang baru adalah ad-darsu mafhum. Jadi daripada perkataan fuhima tadi ataupun fahima tadi, kita tukar kepada bentuk mafhum. Dan of course dia kena berada di belakang lah. Kerana kalau dalam ayat yang asal ni, ini adalah jumlah fi'liyah. Fi'il dia boleh berada di depan kan. Tapi bila dia dah tukar kepada isim maf'ul, nak kata sesuatu itu difahami, dia kena berada di belakang. Mubtada khabar. Okay? Itu contoh yang pertama. Ad-darsu mafhumun. Pelajaran itu difahami. Ini bentuk fi'il, ini bentuk isim maf'ul. Baik. Kita cuba yang pertama. Ulimal khabaru. Ulima. Asalnya daripada perkataan alima, mengetahui. Alima. Tapi ditukar kepada bentuk ulima, bermakna diketahui. Apa yang telah diketahui? Khabar. Berita itu telah diketahui. Sekarang ni kita nak tukarkan ayat begini, tukar kepada bentuk lain. Makna dia masih lagi sama, berita itu diketahui. Tapi kita nak gunakan bentuk isim maf'ul. Baik, siapa nak cuba ni? Ayat dia kita kata al-khabar, berita itu diketahui. Macam mana nak sebut diketahui?
Al-khabaru ma'lumun. Al-khabaru Ma'lumun. ma'lumun. Okey, betul. Al-khabaru ma'lumun. Sebenarnya, okey. Al-khabaru ma'lum. Naam, sahih. Al-khabar, berita itu. Al-khabaru ma'lum. Diketahui. Jadi perkataan yang kita kata ma'lumatun, maklumat kan. So maklumat itu artinya perkara yang diketahui. Itu mana asal dia. Maklum So harap maklum kan kita guna bahasa Melayu. Harap maklum. Jadi mana asalnya harap benda itu dapat diketahui. Maklum Baik. Itu yang pertama. Ada nak tukar apa-apa tak? Khabar muzakkar, maklum muzakkar tak payah tukar apa-apa. Ya. So tak boleh tukar. Baik. Nombor 2. Suni'at as-sayyaratu fi Malaysia. Kereta itu dibuat, di manufacture. Dibuatlah ni di Malaysia. Suni'a. Asal fi'il dia adalah sana'a. Sana'a, membuat ataupun sana'a ni membuat, mencipta, manufacture. Sana'a. Masna', tempat kita manufacture sesuatu, kilang kan, masna'. Itu lain, bentuk lain pula. Baik, dibina kereta itu di Malaysia. Kita nak dapatkan makna yang sama tapi tak nak guna fi'il. Nak guna isim maf'ul. Baik, siapa nak cuba ni? Fi'il asal dia sana'a. Abaikan tar. Sana'a. Macam mana nak kata? Kereta itu dibina ataupun dibuat di Malaysia. Masnu'atun. Masnu'atun, betul. Itu ayat. Okay, ayat dia, ayat penuh dia. Dia tak payah tukar Masnu'atun as-sayyarah fi Malaysia. Okey. Cuba kita nak dapatkan makna dia macam mana? Nak kata As-sayyarah tu masnu'atun fi Malaysia. betul. Dia kena tukar lah. Sebab kalau kita tak tukar, masnu'atun as-sayyarah tu makna dia terbalik. Dibuat kereta itu. Tak boleh. Kalau nak letak dibuat tu di depan, kena gunakan fi'il yang tadi. Jadi sekarang ni kita nak guna isim maf'ul, dia biasanya dekat belakang lah. So kita kata as-sayyaratu. Okay, jadi isim maf'ul dia sona'a masnu' kan? Masnu'. Tapi tadi kita tambah ta. Kenapa kita tambah ta ni? Kenapa kita baca masnu'atun? Bukan masnu' sahaja. Sayyarah mu'annas. Sayyarah mu'annas. Betul Jadi masa tu kena lihat fungsi nahu pula. Sayyarah masnu'atun. Masnu'atun fi Malaysia. Okay. Makna sama. Tapi ayat yang berbeza. Satu kita guna fi'il. Satu lagi kita gunakan isim maf'ul. Masnu'atun. So lepas ni buat ayat dah boleh guna dah. Nak kata dibuat macam mana? Cari fi'il. Tukarlah kepada isim maf'ul. Yang ketiga, ghufiratiz dzunubu at-taibi. Ghufira, dari perkataan ghafara, mengampuni. Tapi di sini dia tukar kepada bentuk diampuni. Dosa-dosa orang yang bertaubat, at-taibi, taubat, taib. Ini isim fa'il lah ni daripada perkataan taubat. At-taibu, orang yang bertaubat kan, fa'ilu, taibu. Jadi dosa-dosa orang yang bertaubat itu diampuni. Sekarang ni kita nak tukar ni, ghufira ataupun ghafara ni tukar kepada yang diampunkan. Tapi bentuk dia isim maf'ul. Baik, macam mana ayat dia? Dosa-dosa orang yang bertaubat itu diampunkan. Okey, jadi ayat dia tukarkan dulu. Tukar kepada diampunkan dulu. Kalau tak dapat lagi ayat. Maaf. Apa dia? Maghfurat. Okey, maghfur. Dapatkan dulu perkataan dia. Perkataan dia maghfur. Kita dapatkan dulu perkataan. Ya. Sebelum kita nak tukar, kita dapatkan dulu perkataan dia. Kalau perkataan tu tak betul, tukar pun nanti dia akan jadi salah lah. Betulkan dulu. Maghfur. Okey, confirm betul. Maghfur artinya yang diampunkan. Baik, sekarang ni baru kita letakkan dia di dalam ayat. Apa nak sebut ni? Dosa-dosa orang yang bertaubat itu diampunkan. Jadi ayat dia Zunubu at-taibi. Okey, dosa maghfur tambah ta marbutah. tambah marbutah. Maghfuratun tambah marbutah Tambah marbutah. Maghfuratun. Okey. Kenapa tambah marbutah ni?
Kenapa tambah ta marbutah? Betul, jawapan dia betul. Ada ta marbutah. Tapi soalan saya kenapa nak tambah ta marbutah ni? Mu'annas. Mana yang muannas? Zunub. Zunub muannas. Kenapa Faizal kata dia muannas? Sebab Ustaz cakap tu dosa-dosa. Okey, jadi kalau dosa-dosa tu okey, tapi kenapa dia muannas? Betul lah tu. Cuma saya nak tahu dia punya sebab. Kenapa dosa-dosa tu perkataan zunub ni dijadikan muannas? Jamak ghairul aqil. Betul. Jamak ghairu aqil ya. Okey. So betul lah jawapan tu. Jadi ini pun satu kaedah yang memang sangat penting. Dalam bila kita bina ayat, apabila kita nampak kita gunakan saja jamak. Perkataan itu jamak kan. Dan dia ni bukan untuk manusia, untuk objek, untuk benda, untuk binatang dan sebagainya. Kita panggil dia jamak ghairu aqil. Jamak yang untuk yang bukan berakal ataupun bukan manusia. Jadi apabila perkataan itu jamak ghairu aqil, kita treat perkataan itu seolah-olah perkataan ini muannas. Walaupun dia tu bukan muannas pada asalnya. Kerana asalnya muzakkar, asalnya zanbun. Tetapi apabila dia tukar kepada bentuk muannas, bertukar saja kepada bentuk jamak ghairu aqil, kita akan anggap dia macam perkataan muannas. Sebab itulah maghfur perlu ada ta. Kerana diampunkan itu dosa itu yang diampunkan kan. So tambahlah ta. Jadi jawapan itu betul. Maghfuratun. Az-dzunubut taibi maghfurah. Dosa-dosa orang yang bertaubat itu maghfurah, telah diampunkan ataupun diampunkan. Okay, bagus. Nah. Rakam 4, hudimal baitu. Rumah itu hudima ni dihancurkan. Dari perkataan hadama menghancurkan, hudima dihancurkan. Hudimal baitu. Kita nak buat ayat rumah itu dihancurkan menggunakan isim maf'ul. So ayat dia al-baitu tukar saja daripada hudima tadi kepada wazan maf'ul. Mahdum, betul. Mahdum. Naam, sahih Faidus. Mahdumun. Al-baitu mahdumun. Artinya rumah itu dihancurkan. Mahdumun ya. Baik. Jadi itu adalah isim maf'ul je lah. Betul. Al-baitu mahdum. Al-baitu mahdumun. Nah. Dan yang akhir sekali, ustukhdima al-jamalu fis safar. Ustukhdima. Jadi perkataan istakhdama menggunakan. Tapi di sini ditukar kepada bentuk ustukhdima, maknanya telah digunakan. Al-jamal, al-unta. Unta itu digunakan dalam perjalanan, safar kan. Di dalam perjalanan unta itu telah digunakan. Kita nak tukar ni perkataan istakhdama ataupun ustukhdima ni kepada isim maf'ul. Ni yang melibatkan huruf fi'il mazid. So wazan dia wazan mudhari'. Cari mudhari' dia dulu. Daripada kita tukarkan kepada fi'il asal dia istakhdama. Wazan dia istaf'ala. Okay, cuba cari apakah isim maf'ul dia? Istaf'ala, istakhdama, yastaf'ilu, yastakhdimu. Okay. Saya dah berikan clue dia. Yastakhdimu. Jadi isim maf'ul dia yastakhdimu, buang ya tu tukar kepada mim. Mustakhdimu. Damun ke mustakhdimun? Okey, depan tu dah betul? Dah. Mustakhdamun, betul. Barulah maknanya dia digunakan. Kalau kita bariskan bawah tadi mustakhdimun, itu makna dia apa? Kalau mustakhdamun yang digunakan. Kalau mustakhdimun yang menggunakan, betul. Itu isim fa'il kan? Jadi itulah beza dia. So mustakhdimun. Oleh itu untuk perkataan yang sebegini, jadi kalau kita tak nak tulis baris, katakan kita buat esei ke apa kan, tak nak tulis baris, at least bariskan huruf sebelum akhir tu. Jadi bila orang nampak da, di, orang tahulah kita nak kata apa, mustakhdimun ke ataupun mustakhdamun. Itu sahaja ya. Baik, jadi di sini betul. So ayat penuh dia al-jamalu mustakhdamun fi as-safari. Jadi samalah makna dia dengan ayat yang awal tadi, ustukdimal jamalu fi as-safari. Nah,
Al-an dal ishtaq min al-af'alil atiyah ismal maf'ul. Bentukkan dari fi'il-fi'il berikut isim maf'ul. Kemudian istamilhu fi jumlatin mufidah. So macam biasa jadikan dia di dalam ayat ya. Nah. So kita ada fi'il, contoh yang pertama kita ada fi'il amara, memerintahkan. Memerintahkan. Amara ni 3 huruf, senang fi'il. Apakah isim maf'ul dia? Kita nak kata diperintahkan. Amara memerintahkan. So kalau diperintahkan Makmur. ma'murun. Ma'murun ni nah, sahih. So ayat dia adalah ma'murun. Ma'murun. Mim, alif, hamzah lah sebenarnya. Mim, hamzah, mim, waw, ra. Ma'murun. Perkara yang diperintahkan ataupun orang yang diperintahkan. Ikut konteks. Artinya orang yang diperintahkan ataupun perkara. Jadi kalau contoh ayat kita boleh sebutkan seseorang itu diperintahkan untuk buat apa. Ataupun perkara itu diperintahkan untuk dilakukan. Cuba kita bina ayat ni. Nak kata apa ni? Contoh kita katalah, pelajar itu diperintahkan untuk membaca. Macam mana nak buat ayat? Pelajar itu diperintahkan untuk membaca. Okay. Nah, pelajar itu at-talibu ataupun at-tilmizu. Okey, pelajar itu. At-tilmiz. Kenapa dengan pelajar itu diperintahkan? Okey, apa dia perkataan dia tadi? Diperintahkan makmur. Kan, makmurun. Makmurun. Pelajar itu diperintahkan. Diperintahkan untuk buat apa? Untuk buat apa? Jadi sebelum kita nak sambung perkataan itu, kita kena lihat jugalah fi'il amara. Selalu yang kita dah biasa jumpa bila amara, kita nak sambung ayat, dia ada apa belakang dia? Dia ada harful jar bi. Kan amara bil ma'ruf kan, kita kata amar ma'ruf, amar al-amru bil ma'ruf. Jadi dia mesti menggunakan harful jar bi. Jadi dalam contoh ayat di sini pun kena ada harful jar lah. Kita nak kata dia diperintahkan untuk buat apa? Kena ada bi ya. So kita kata at-tilmizu ma'murun bi. Tadi nak suruh dia buat apa ni? Nak suruh dia membaca. Okay, apa dia perkataan membaca? Qira'ah. Nak guna masdar ke nak guna fi'il? Siapa sebut tadi? Saya tak perasan. Oh, saya. Ya, Putri sebut apa tadi? Qira'ah ya? Qira'ah, okey. Baik, sekarang ni kita nak kata membaca, ada perkataan yang kita dah belajar. Satu qira'ah, satu lagi perkataan qara'ah. Fi'il dia qara'ah ataupun yaqra'u. Baik, kedua-duanya makna membaca. Kenapa kita pilih qira'ah? Kenapa Putri pilih perkataan qira'ah, tak pilih perkataan qara'ah? Sebab dia macam, dia tak ada spesifik untuk baca apa. Dia suruh baca je. Dia tak ada spesifik, bukan untuk baca apa, dia tak ada spesifik untuk kata siapa yang baca, masa bila kan. Jadi kita tak nak jadikan dia fi'il, betul lah tu. So since kita tak nak jadikan dia fi'il, kita nak gunakan membaca saja. So kita gunakan masdar. Tu masdar dia lah, qira'ah. Jadi betul. Ya. Jadi pemilihan perkataan nak guna masdar ke ataupun nak guna fi'il, itu penting. Jadi kita kata bil Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adanya ni harful jar. Ada harful jar bi. Bila ada harful jar bi ila tak boleh guna dengan fi'il. Bi yaqra'u kita kata. Bi qara'ah tak boleh. Mesti guna masdar bil qira'ah. Jadi ni ayat yang betul ya. At-tilmizu ma'murun bil qira'ati. Okay, itu yang pertama. Nah. So boleh tukarlah ma'murun bi salah, ma'murun bi apa-apalah ya. Yang contoh yang lain. Contoh yang kedua, mana'a, menghalang ataupun menegah. Perkataan baru kita, ditegah. Macam mana nak kata ditegah ataupun dilarang? Mana'a, tukar kepada isim maf'ul. Mamnu'an. Mamnu'un, na'am, sahih. Betul ya Nabila. Mamnu'un, mamnu', kita kata mamnu'. Apa makna mamnu'? Tak boleh lah. Dilarang, benda ni dilarang. Okey, ayat kita, perkara ini dilarang di perpustakaan ataupun perkara ini dilarang di
university. Apa perkara tu? Apa benda yang dilarang? Apa perkataan yang sesuai? Selalu jumpa kalau kat universiti selalu dia kata merokok dilarang kan. Contoh dia kata merokok dilarang. Ada siapa-siapa tahu perkataan merokok? Mungkin pernah jumpa ke signage dia kata dilarang merokok dalam bahasa Arab. Dia siapa pernah jumpa? Okey, perkataan dia adalah at-tadkhin. At-tadkhin. At-tadkhin bermakna merokok. Tadkhin. At-tadkhin. At-tadkhin. So kita nak kata merokok di universiti adalah dilarang. So macam mana ayat kita? Okay, sambungkan. At-tadkhin, merokok adalah dilarang di universiti. Ataupun merokok di universiti adalah dilarang. Okay, boleh sambung? At-tadkhin mamnu'un fil jami'ah. At-tadkhin mamnu'un fil jami'ah. Naam sahih putri. At-tadkhin mamnu'un fi al-jami'ah. Betul. Ataupun kita boleh juga kata at-tadkhinu fil jami'ati mamnu'. Pun ayat tu betul juga. Merokok di universiti mamnu'. So itu adalah perkataan kita mamnu'. Kalau di signage yang selalu jumpa tu kata dia larang merokok tu kan. So dia akan tulis kat situ mamnu', dia terbalik sikit. Dia kata mamnu'u at-tadkhin. Dia kata mamnu' at-tadkhin. Artinya samalah dilarang. Merokok itu dilarang. Okey, itu adalah maksud. Baik. Nombor 3, kariha. Kariha. Okey, apa makna kariha? Kariha yakrahu. Benci. Benci kan? Okey, benci. Okay, kita nak kata dibenci. Dibenci. Makruh. 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 Yang kita selalu guna tu makruh. Dalam hukum kan, hukum fiqh makruh. Jadi secara literal dia apa makna makruh? Maknanya orang tak suka lah benda tu, dibenci. Dibenci. Tapi dalam fiqh kita faham lah kalau walaupun dia makruh, dibenci, tapi kalau buat tak berdosa kan. Ditinggalkan, kita diniatkan untuk ni dapatlah pahala tu. Tapi dari segi literal dia memang makna makruh, dibenci. Tidak disukai, makruh. Okey. So nak buat ayat ni boleh digunakan untuk ibadat untuk untuk perkara yang makruh. Apa perkara yang makruh? Dibenci dalam konteks kita kata dalam konteks fiqh maknanya yang makruh lah, yang kalau boleh kita tinggalkan. Apa dia contoh perkara yang makruh? Yang orang tak suka ni. Minum berdiri. Boleh tak minum berdiri? Skrin saya hilang ke? Okey, dah ada. Oh, boleh dah. Dah ada. Minum berdiri makruh ke tak boleh? Minum ni Nabi suruh duduk kan? Nabi suruh duduk, tapi dalam hadis ada yang mengatakan Nabi minum berdiri. Jadi bila Nabi suruh, kemudian Nabi ada buat perkara yang tadi dia suruh duduk, kemudian dia buat pula yang minum berdiri. Nak tunjukkan yang berdiri tu tak haram. Nak tunjukkan yang bagusnya duduklah. Tapi kalau tak boleh duduk, tak ada masalah, boleh berdiri. Tapi makruh lah. Itulah yang dia katakan makruh. Jadi kalau kita belajar fiqh tu adalah perkara-perkara makruh yang Nabi buat. Tujuan dia nak apa? Nak ajar kita. Jadi Nabi buat perkara makruh bukan saja dia buat. Dia nak bagi tahu kita benda ni bukan haram. Benda ni makruh. Baik ya. So makruh contoh kita kata apa? Kalau at-tadkhin tadi, merokok tu. Makruh ke haram? Contoh tadkhin di atas tadi. Boleh ke kata makruh ataupun nak kata haram? Apa pendapat? Yang sekarang ni pendapat kebanyakan ulama haram lah ya. Kalau dulu, ulama dulu dia kata makruh. Sebab kalau dulu dia ambil kira dari segi bau sajalah. Dia tak ambil kira dari segi kandungan-kandungan yang merosakkan kesihatan tu. Tapi ulama sekarang ni dia memandang kepada benda-benda yang merosakkan kesihatan, maka hukum dia bertukar lah disebabkan adanya elemen-elemen lain. So kalau nak kata makruh, kita katalah at-tadkhinu makruhun. Kalau tak, at-tadkhinu haramun. Boleh.
Contoh lain kita kata apa yang makruh. Kita kata minum berdiri tadi kan. Asyurbu. Asyurbu, syariba, minum kan. Asyurbu, ni masdar dia. Asyurbu dalam keadaan waqifan, dalam keadaan berdiri. Ataupun asyurbu qa'iman, dalam keadaan berdiri itu asyurbu qa'iman makruhun. Itu contoh ayat untuk makruh ya. Minum dalam keadaan berdiri itu adalah makruh. Makruh dalam arti kata fiqh lah. Baik. Kita habiskan dua lagi ni. Qasama. Qasama membahagikan, membahagi-bahagikan. Distribute, qasama. Fi'il dia, qasama, fi'il mudhari', fa'ala, yufa'ilu, yuqasimu, sahih, na'am, yuqasimu, betul lah bilang. Yuqasimu, so fa'ala, qasama, yuqasimu. Jadi kalau yuqasimu, apakah isim maf'ul dia? Muqassimu. Muqassimun. Kalau baca muqassimun, dia tak jadi isim maf'ul, tapi dia jadi isim fa'il. Betul kan huruf yang terakhir, yang kedua akhir itu? Sama. Muqassam kan. Kalau muqassim, orang yang memberi-beri, orang yang membahagikan tu kita panggil muqassimun. Tapi benda yang ataupun sesuatu yang dibahagi-bahagikan kita panggil dia muqassamun. Artinya boleh diterjemah dengan makna dibahagi-bahagikan. Contoh kita kata ataupun terbahagi pun boleh juga. Contohnya perkara itu terbahagi kepada dua perkara, contoh kan. Air contoh. Air, kalau kita belajar fiqh tu kan, air tu terbahagi kepada berapa bahagian. Air mutlak, air musta'mal, air apa lagi? Air macam-macam kan, mutanajis, air mutaghayyir, kan ada banyak bahagian. Qisim, tu dia panggil qisim ni lah, muqassam. So contoh dia mungkin kita boleh kata al-ma'u. Kita kata al-ma', air kan. So nak kata air terbahagi kepada air mutlak, air musta'mal, air mutanajis. Okay, macam mana ayat kita? Air itu terbahagi kepada, ni ayat contoh yang kita boleh jumpa dalam buku fiqh. Al-ma'u terbahagi ataupun dibahagikan. Muqassam, kita gunakan perkataan itu. Air itu dibahagikan ila berapa bahagian? Kalau 3 bahagian sebutlah 3, salah. Kalau 4 bahagian sebutlah 4 bahagian. Contoh ya. Kita sini contoh je lah, tak tepat lah ni. Ila arba'ati, contoh, ila arba'ati aqsamin, 4 bahagian. Ya, jadi perkataan kita di sini muqassam, dibahagikan ataupun boleh dengan makna terbahagi. Dia kata muqassam. Jadi itu adalah isim maf'ul untuk qassama. Dan yang akhir sekali ista'mala, menggunakan. Ini tadi dah ada perkataan ni. Ista'mala, istaf'ala. Istaf'ala, yastaf'ilu. Ista'mala, yasta'milu. Okey, jadi fi'il mudhari' dah ada yasta'milu. Apakah isim maf'ul dia? Okay, macam mana nak baca? Yasta'milu. Musta'malun. Musta'malun, betul Nabila. Musta'mal. Jadi ma ya. Musta'malun, betul. Musta'mal, digunakan. Air musta'mal tu kan, air yang telah digunakan. Kalau kita bariskan bawah, musta'milun, orang yang menggunakan ataupun menggunakan. So kita nak kata digunakan, musta'malun. Contohnya, kita kata apa? Kita nak kata baju itu telah digunakan. Baju itu telah digunakan. Ataupun saya membeli baju terpakai, baju yang telah digunakan. Saya membeli. Apa dia perkataan? Aisyah, sambungan tadi, page 113. Okay, siapa boleh buat ayat ni? Saya membeli. Perkataan dia membeli. Ishtara, fi'il madhi ishtara, fi'il mudhari' yashtari. Gunakan saya membeli. Tak kisah guna fi'il madhi boleh, mudhari' boleh.
Kita guna fi'il madi. Ishtara. Okey. Tambahkan kepada ana. Ishtaraitu. Ishtaraitu. Betul. Sahih. Dia jadi ishtaraitu. Betul. Naam. Ishtaraitu. Saya beli. Beli apa? Beli pakaian-pakaian. Malabis. Baju-baju. Okey. Ishtaraitu malabisa. Kita nak jadikan perkataan musta'mal ni sifat dia. Bila sifat dia kena ikut ni. Muzakkar muannas kena ikut. Baik, apa perkataan dia sekarang? Ishtaraitu malabisa Musta'malatun. Musta'malah ada ta ya? Betul. Sebab apa ada ta? Sebab dia jamak ghairul akil. Betul, sebab dia perkataan malabis ni jamak ghairul akil. Tadi dah sebutkan, kalau dia jamak ghairul akil, kita anggap dia ni muannas. Kita beri layanan seumpama dia ni muannas. So since dia ni muannas, musta'malah kena tukar muannas kerana dia adjektif sifat untuk malabis. So kita kata musta'malah, musta'malatan. Ishtaraitu malabisa musta'malatan. Itu pun satu lagi contoh untuk isim maf'ul ya. Jadi untuk tajuk ni isim fa'il dan isim maf'ul dia lebih kepada cara nak membentuk. So lepas ni bila nampak je wazan ni kita dah boleh agak ni fa'il ni. Ni isim fa'il. Nampak wazan maf'ul, ini isim maf'ul dan kita bolehlah agak makna dia macam mana tanpa merujuk kepada kamus.